إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 42 baris 15 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, maka adalah orang itu jahil hakikat hukum adat dan terkadang membawa kepada kufur dengan bahawa ia menafikan dibangkit segala tubuh yang sudah hancur sebab menyalahi adat. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan orang yang jahil terhadap hukum akal, sehingga dia tak dapat membezakan antara benda yang boleh berlaku dengan benda yang tidak boleh berlaku. Benda yang boleh berlaku dan terjadi sungguh, benda yang boleh berlaku dan tidak terjadi. Dia tak boleh nak beza. Sebab apa? Sebab pada permulaan belajar tauhid itu dia tak belajar hukum akal. Sebab tu hukum akal ditekankan oleh para ulama pada muqaddimah lagi. Muqaddimah daripada ilmu tauhid dia akan bahas berkaitan dengan hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Jadi sekarang ni dia kata kalau orang itu tak reti hukum akal, sehingga dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala wajib mesti mencipta kenyang itu bila ada makan. Mesti, tak boleh menyalahi. Maka inilah dia panggil, kata Syekh Musannif kita ni, orang yang jahil hakikat hukum adat. Dia mengatakan, dia beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala wajib menghilangkan haus dahaga dia kalau dia minum. Dia iktikad betul, yakin betul dari sudut Allah Ta'ala yang buat, tapi salah dari sudut Allah mesti buat. Itu salah tu. Allah buat tu dah, Allah buat. Tapi bila kata Allah mesti buat, maka tu tak betul. Bila kata Allah mesti hilangkan dahaga dia kalau dia terminum, seolah-olah Allah tidak boleh untuk dia tu, Allah tidak boleh untuk dia tu tetap dahaga kalau dia minum. Allah tak boleh buat. Seolah-olah begitu. Jadi i'tiqad begitulah dia panggil orang yang jahil hakikat hukum adat. Dan adakah orang ini cedera i'tiqad dia? Ya, boleh cedera i'tiqad dia, boleh tersilap dan boleh ke arah fasik, bahkan ke arah kufur kalau sampai tahap dia menafikan mukjizat. Kerana mukjizat ini benda yang luar adat, luar biasa. Kalau biasa kita tak heran, ni luar adat kebiasaan. Maka bila luar adat kebiasaan, maka mestilah Allah Ta'ala boleh buat, dan dalam keadaan biasa pun Allah Ta'ala boleh buat. Semua contoh-contoh mukjizat Nabi-Nabi, ataupun kita ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya benda yang luar biasa. Tidak ada yang biasa, banyak yang luar biasa. Itulah dia panggil mukjizat. Belah bulan, turunnya Quran, keluarnya air di celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya.
hak tu dia panggil antara perkara yang luar biasa yang mesti wajib i'tiqad. Jadi orang yang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak boleh untuk dia tu mengekalkan dahaga orang tu kalau dia minum, itu dia panggil orang yang jahil hukum adat. Dia kata mesti Allah Ta'ala menghilangkan dahaga kalau dia tu minum. Tak boleh Allah buat sebaliknya. Itu dia panggil orang yang jahil hakikat hukum adat. Maka sambung perkataan musannif kita ni, maka adalah orang itu jahil hakikat hukum adat dan terkadang membawa kepada kufur dengan bahawa ia seorang menafikan dibangkit segala tubuh tu bukan taubat yang sudah hancur. Sebab apa kata mesti? Kerana menyalahi adat. Boleh bawa kufur. Sebab benda yang Allah Ta'ala bangkitkan orang balik, bangkitkan manusia semula, adakah tu benda yang biasa? Tak biasa, benda luar biasa. Kalau benda tu benda biasa, maka kita tidak akan sedih kalau seseorang mati. Abang ke mati, kakak ke mati, keluarga mati, kita tak sedih. Sebab apa? Sebab biasalah sehari 2 minggu hidup balik. Tak sedih gitu. Tapi adakah hidup balik? Tak hidup. Biasanya bila dah mati tak hidup balik. Tapi boleh dah Allah nak menghidupkan waktu di dunia lagi? Boleh, kalau Allah kehendak. Itu terbukti pada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam. Antara mukjizatnya ialah dia dapat membangkitkan semula orang hidup dengan izin Allah Taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia boleh hidupkan orang yang mati. Bukan dia yang memberi bekah, bukan dia sendiri yang bangkitkan, tak, Allah Taala. Tapi dia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui Nabi Isa alaihi salam, dia boleh bangkitkan seorang yang telah mati. Dalam hadis yang dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangkitkan ibu bapaknya semula, kemudian ucap syahadah, mengaku anak dia itu sebagai nabi pesuruh Tuhan yang terakhir, kemudian mati semula. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis itu bertaraf dhaif, tapi para ulama amat mengambil hadis tersebut sebagai pegangan kerana dia berkaitan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada satu keburukan pun. Sama ada sembah berhala ke, zina dan sebagainya, tidak ada. Keturunan dia bersih suci. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan terkadang membawa dan demikian lagi menafikan mukjizat Nabi. Jadi kalau dia kata Allah Ta'ala mesti menghilangkan lapar dia kalau dia makan, tak boleh Allah Ta'ala mengekalkan lapar kalau dia makan, maka orang ini sudah jahil hukum adat, hukum akal. Ni yang kita perlu belajar supaya kita faham sini. Nampak benda yang tak ada kaitan dengan Tuhan secara zahirnya begitu, tapi bila ditilik, dibahas, rupanya ada kaitan dengan Tuhan, iaitu kaitan dari sudut perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau suti tu boleh kita jadi fasik, boleh kita jadi kafir dengan pisau ya. Apa kaitan Allah Ta'ala? Ada kaitan, iaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita potong satu buah dengan pisau, kalau kita i'tiqad pisau yang memotong bukan Allah, kafir, tak ada khilaf. Suti pisau boleh kafir, padahal tak ada kaitan dengan ketuhanan kalau ikutkan. Tapi sebalik, pisau itu ada juga hubung kaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu perbuatan. Kalau kita mengiktiraf pisau ataupun tajam pisau itu yang memotong buah tersebut, maka kita sudah mengiktiraf satu benda lain selain Allah yang boleh mencipta dan memberi bekah dari sudut mengadakan dan meniadakan, dari sudut potong, tidak potong dan sebagainya. Seolah-olah kita sudah mengiktiraf ada benda lain selain Allah yang ada kuasa sedemikian. Itu yang boleh menyebabkan dia kufur. Kalau seorang itu i'tiqad pula pisau tadi tu bukan dia yang potong,
Bukan sebab ketajaman tabiat tajam pisau yang potong, tapi sebab Allah Ta'ala beri kekuatan pada pisau, maka kekuatan itulah yang boleh menyebabkan terpotongnya buah itu. Hak tu hukum dia fasik. Sebab dia menyandarkan potongan itu kepada kekuatan yang Allah beri, bukannya Allah secara langsung. Itu hukum dia fasik. Sebab apa? Sebab seolah-olah orang yang beriktikad sedemikian, orang yang berkeyakinan sedemikian, mendakwa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memerlukan satu benda lain untuk dia potong benda tu. Iaitu pisau. Seolah-olah dia kata Allah Ta'ala memerlukan satu benda lain untuk mengenyangkan orang tersebut, iaitu nasi. Seolah-olah Allah Ta'ala memerlukan benda lain yang untuk menghilangkan dahaga orang tersebut, iaitu air. Tu yang jadi fasik. Dia tak jadi kafir sebab dia kata Allah Ta'ala yang beri kekuatan itu, tapi kekuatan itu yang mengenyangkan. Itu yang salah. Kekuatan itu yang menghilangkan dahaga, itu yang salah. Kekuatan itu yang memotong segala benda, itu yang salah. Salah tu. Kemudian seterusnya ada pula orang i'tiqad, bukannya kekuatan yang memberi kesan, bukannya tajam pisau itu sendiri yang beri kesan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang beri kesan. Cumanya dia kata Allah Ta'ala tidak boleh mentakdirkan pisau yang tajam tidak akan memotong sesuatu. Tak boleh. Mesti kena potong. Kalau pisau yang tajam itu berada di buah, maka buah mesti terpotong. Siapa yang buat? Allah Ta'ala buat. Tapi mesti. Seolah-olah wajib. Tak boleh Allah Ta'ala takdirkan dan buat kalau pisau itu tajam tak terpotong. Tak boleh dia kata. Ini pun sesat juga. Tu nampak betul dah, sesat juga. Pandangan yang betulnya ialah iaitu bukannya tajam pisau yang memotong, bukannya kekuatan yang Allah beri pada pisau itu yang memotong, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memotong, dan Allah Subhanahu wa taala boleh mentakdirkan sebaliknya. Dengan makna kalau tajam pisau tu, tiba-tiba apple ataupun buah tu tidak terpotong, boleh tak? Boleh. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu i'tiqad yang wajib kita yakin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang tiga yang awal tu tidak betul. I'tiqad begitu. Benda yang berkait dengan makhluk ya, tapi dalam masa yang sama dia ada kaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif, kerana sekaliannya mukjizat itu menyalahi adat. Sebab apa dia tak percaya mukjizat? Kerana semua menyalahi adat. Jadi dia ni jahil hukum adat. Dia kata kalau makan mesti kenyang, kalau minum mesti hilang dahaga. Jadi kalau benda-benda yang terjadi pada Nabi Ibrahim tercampak di dalam api, dia kata mesti terbakar. Mana dia sudah menafikan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka itu hukumnya kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Menunjukkan isyarat saja terbelah, satu ke timur, satu ke barat. Jadi adakah benda tu benda biasa atau luar biasa? Luar biasalah. Jadi dia kata tidak akan boleh berlaku terbelahnya bulan, kerana tidak boleh pada adat terbelahnya bulan dengan hanya tunjuk jari sahaja. Maka dia seolah-olah telah menafikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu kafir. Kafir tu. Jadi nampak benda yang berkaitan remeh-temeh je, benda dunia, tapi kadang-kadang boleh bawa pada i'tiqad, boleh bawa kepada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan mukjizat Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa i'tiqad baharu segala sebab dan bahawasanya tiada memberi bekas dengan tabiat sebab tadi. Ni hak i'tiqad al-sunnah lah ni. Dia kata i'tiqad sebab
sebab tu baharu. Contohnya makan nasi, minum air dan sebagainya baharu. Okey, satu. Dan bahawasanya tiada memberi bekas dengan tabiatnya, tabiat benda yang baharu tadi. Beri bekas ni makna beri kesan lah. Memotong, menghilangkan dahaga, mengenyangkan. Hak tu contoh beri bekas tu. Jadi orang ni dia kata, dia i'tiqad bukannya yang memberi bekas itu dengan tabiat. Tabiat ni maksudnya passion dia. Passion dia ni maksudnya contoh kalau pisau tadi, tajam pisau tu. Hak tu tabiat lah. Kalau nasi, kalau nasi makan nasi, mana tabiat nasi itu mengenyangkan. Air itu tabiat air menghilangkan dahaga. Passion dia gitu. Jadi kalau yang kita i'tiqad yang beri kesan terhadap dahaga hilang, kenyang dan sebagainya ialah makanan tu sendiri, maka hak tu kafir. Tapi hak ni dia kata dia tak i'tiqad begitu. Dan tiada pula dengan quwwah, iaitu kekuatan yang dijadikan Allah padanya pada sebab tadi. Kalau siapa yang i'tiqad kekuatan yang Allah beri pada pisau boleh memotong. Kekuatan yang diberikan kepada makanan itu menyebabkan kenyang. Kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada minuman itu yang menyebabkan hilang dahaga. Hak tu pun tak betul. Hak tu fasik. Jadi sekarang ni orang ni yang ketiga dia kata dia tak i'tiqad sedemikian. Dia tidak berkeyakinan kata kekuatan yang Allah beri itulah yang dapat memberi kesan. Bukan. Okey. Dan beriktikad ia seorang sah menyalahi sini menyalahi adat. Dia i'tiqad juga Allah Ta'ala yang memberi kesan, Allah Ta'ala yang menghilangkan dahaga, Allah Ta'ala yang memotong pada hakikatnya, Allah Ta'ala lah yang memberi kenyang pada hakikatnya, dan boleh menyalahi adat. Maksudnya kalau orang itu makan, boleh Allah Ta'ala nak kekalkan dia lapar. Kalau seorang itu potong buah dalam keadaan tajam pisau tu, boleh Allah Ta'ala nak tidak potong buah tersebut. Kalaulah benda tersebut tajam lagu mana pun, contoh kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, asah-asah pisau sampai tajam, bila kena tekak Nabi Ismail tak jadi apa. Tu antaranya lah cerita-cerita tu. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak ke dalam api tak terbakar. Jadi benda tu boleh menyalahi adat. Ni orang yang i'tiqad begini, orang i'tiqad yang betul, yang berjaya. Dan itu selari dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia pun kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti didapati sebab yang adi. Sebab yang adi ni sebab adat lah. Seperti makan. Makan minum ni sebab yang bangsa adat, sebab yang jenis adat, boleh menyebabkan kenyang. Minum sebab yang jenis adat, boleh menyebabkan hilang dahaga. Lepas tu apa lagi? Pisau menjadi sebab yang pada adatnya boleh memotong. Itu semua benda-benda yang sebab adat dia panggil. Maka sah tak menyalahi? Boleh. Maka tiada kenyang. Maka tiada kenyang. Mana kata? Seperti makan, maka tiada kenyang. Hak tu menyalahi adat. Biasanya kalau makan kenyang, tiba-tiba makan tak kenyang. Boleh tak? Boleh. Orang tu tak makan tapi kenyang, boleh tak? Boleh juga. Dia makan kenyang pun boleh. Dia makan tak kenyang pun boleh. Tak makan kenyang pun boleh. Tak makan dan tak kenyang pun boleh. Semua tu boleh berlaku. Tu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata musannif, dan hanya yang memberi bekah itu, hanya yang memberi kesan terhadap sesuatu perkara tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni, dia terang lagi bahawa adalah segala sebab yang adi itu, segala sebab hak jenis adat tu, tempat tandakan kenyataan jua. Yang berlaku kalau seorang itu makan, lepas tu kenyang, minum, hilang dahaga, potong pisau, nak potong guna pisau, terpotong buah itu. Bila kena api, terbakar. Hak tu nak zahirkan
Bahwasanya pada adat bila makan kenyang. Bahwasanya pada adat bila minum hilang dahaga. Bahwasanya pada adat bila pisau kena pada sesuatu benda akan terpotong. Itu dia kata kenyataan. Zahir, nak zahirkan apa kesan di sebalik makan, minum, potong dan sebagainya. Bukan menunjukkan dia sungguh yang memberi kesan. Bukan. Yang memberi kesan Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata, kalau kita kata saya kenyang makan nasi, boleh. Itu dari sudut cakapan. Tapi dari sudut i'tiqad, bukan nasi yang mengenyangkan, Allah Ta'ala. Kalau kita kata nasi, i'tiqad nasi yang mengenyangkan, nasi itu sendiri pada tabiatnya mengenyangkan, kita kafir wal'iyadzubillah. Tapi kalau i'tiqad kata bukan nasi yang mengenyangkan, kekuatan yang Allah beri pada nasi itu yang mengenyangkan, itu fasik pula. Khilaf dia kafir. Kafir pada yang kedua ni khilaf. Pandangan mu'tamad fasik. Tapi bila kita i'tiqad pula Allah yang beri kenyang, cuma Allah tidak boleh tidak boleh buat dia tu makan dalam keadaan lapar lagi. Hak tu pun fasik juga, hukum jahil dia panggil. Yang betulnya Allah Ta'ala lah yang mengenyangkan, dan makan itu sebagai ikhtiar usaha pada sudut anda untuk menzahirkan sebab kenyang tu adalah makan. Bukannya makan tu sendiri beri kenyang, bukannya kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada makanan itu yang beri kenyang dan sebagainya. Itu dari sudut i'tiqad, bukan dari sudut mulut. Mulut boleh sebut kita kenyang makan nasi dan sebagainya, boleh. Jangan Fahdi kata pula orang tu kata kenyang makan nasi, kita kata kafir pula. Tu tak kena lah. Yang kafir tak kafir ni jenis i'tiqad dalam hati, bukannya letak di mulut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kuasa menjadikan kenyang dengan ketiadaan makan. Kuasa, yakni kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenyang dengan ketiadaan makan. Bukan langkau sikit. Tempat tandakan kenyataan jua, bukan ia sebab tu yang memberi bekal. Bukannya makan tu yang menyebabkan dia kenyang, bukan minum tu menyebabkan hilang dahaga, bukan pisau tu menyebabkan terpotong benda tu. Tak, semuanya hakikat Allah Ta'ala. Dari sudut zahir, luar alam ni, realiti ni, bolehlah kita kata kita potong dengan pisau, kita makan tu jadi kenyang, kita minum air urin jadi hilang dahaga, boleh. Tu zahir. Hakikat siapa buat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu yang perlu utama dulu. Tu dalam hati. Kalau di mulut tak ada masalah, cakap aku kenyang makan nasi, aku hilang dahaga sebab minum air, bukan, itu tak ada masalah. Dan hanya yang memberi bekas itu Allah jua. Allah Ta'ala sahaja yang mengenyangkan, Allah Ta'ala sahaja yang menghilangkan dahaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang memotong benda tersebut, bukannya pisau, bukannya makanan, bukannya minuman dan sebagainya. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan kuasa menjadikan kenyang dengan ketiadaan makan. Allah Ta'ala kuasa juga. Dia tak makan daripada pagi sampai malam, tiba-tiba kenyang, tak ada penyakit, tak ada cirit-birit, keracunan makan apa tak ada, kenyang. Boleh tak? Boleh. Dengan izin Allah Ta'ala boleh tak? Boleh. Seseorang tak makan setahun, boleh kenyang? Boleh tak? Boleh. Berlaku ke tak? Tu nombor dua. Berlaku dengan boleh benda yang berbeza. Boleh tak kita ni tiba-tiba ada anak tanpa berkahwin, tanpa berzina? Boleh. Dari sudut hukum akal, boleh. Berlaku ke tak? Tak berlaku. Tak berlaku kecuali pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi perkara yang berlaku pada Nabi Isa luar kebiasaan, luar adat. Ibu dia Sayyidatina Maryam alaihissalam tak pernah berzina, tak pernah berkahwin, tiba-tiba beranak-anak. Tak pelik ke tu? Pelik
Dan dia tu tak pelik kerana dia tu mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Memang benda pelik, benda luar biasa, tapi kita i'tiqad betul kerana dia dipanggil sebagai mukjizat. Kalau tak, kafirlah kita mengingkari mukjizat para nabi, para rasul terang-terangan. Wal iyad billah. Kemudian kata musannif, dan makan tiada dapat kenyang. Boleh juga Allah Ta'ala menjadikan seseorang tu makan dalam keadaan tak kenyang. Pas sudah. Makan, tak kenyang, pas sudah. Tak kenyang, pas sudah tu kuasa Allah Ta'ala. Dari sudut kalau terjadi sungguh begitu, kena cek doktor lah pula, takut sakit. Dia kuasa Allah dari sudut kita i'tiqad, wajib i'tiqad, itu kuasa Allah. Boleh Allah Ta'ala buat tak kenyang kalau makan. Nisbah usaha ikhtiar kita, nampak pelik, buat apa? Pergi jumpa doktor lah, buat apa jadi gitu? Jangan lock pula biar gitu. Bukan. Dalam kitab Penawar Bagi Hati bab tawakal, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah sebut tawakal itu mesti dengan usaha. Bukan usaha tawakal, dan bukan tawakal tanpa usaha. Tawakal mesti berusaha sekali. Definisi tawakal itu sendiri dah ada berusaha. Bahkan kadang-kadang kalau tidak berusaha, hukum dia haram. Nabi SAW sebut tadawau, hendaklah kalian berubah. Jadi dalam kaedah usul fiqh, al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada suruhan tu wajib. Tiba-tiba kita tak buat, hukum dia haram. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka inilah i'tiqad yang sahih lagi lepas daripada kebinasaan dan bid'ah. I'tiqad siapa? I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Itulah i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang betul. Satu. Kemudian dia kata i'tiqad yang lepas daripada kebinasaan. Kebinasaan di sini siksa ahli neraka, jadi neraka. Sebab gini, akidah untuk mendapat kunci syurga. Akidah untuk mendapat kunci syurga. Tapi bila dapat kunci syurga, iaitu akidah tu, adakah kita boleh tentu kata tak masuk neraka? Tidak. Dia macam ni lah. Dapat kunci rumah, adakah boleh kita masuk? Belum tentu lagi. Sebab kadang-kadang kita tak bayar. Dapat kunci pegang je, boleh masuk? Tak boleh. Apa? Tak bayar lagi. Kena bayar dulu. Jadi kita nak masuk syurga, bayaran dia apa? Amal. Amal itulah beko. Beko. Mayang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Beko. Bila beko, maka dia wajib pula ngaji. Sebab apa? Sebab tidak boleh seseorang itu beramal tanpa ada ilmu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal gila, amal tanpa ilmu sia-sia. Sia-sia ni tak ada pahala. Dah bila sah pula pekoh dia sebab belajar dah, beramal dah, kena pula satu lagi, tasawuf. Supaya apa? Supaya mendapat pahala. Pekoh tu untuk sah ya. Pahala belum tentu lagi. Pahala tu belum tentu sebab dalam hati boleh jadi riak, boleh jadi sombong, boleh jadi ikhlas, boleh jadi tidak. Jadi penentu kita pula dapat pahala ke tidak berdasarkan hati pula. Zahir sembahyang dah cuma sah. Pahala tak tahu lagi. Hati bersih, suci, ikhlas, sembahyang masjid bukan kerana lain. Dapat pahala. Baru dapat. Tahap khusyuk lain-lain pula, lain-lain pahala. Khusyuk tahap tinggi, tinggilah pahalanya. Khusyuk tahap rendah, rendahlah pahalanya. Khusyuk tahap sederhana, sederhanalah pahalanya. Itu. Jadi orang yang sah i'tiqad lepas daripada kebinasaan, yakni kebinasaan api neraka buat selama-lamanya.
Jadi kalau orang itu tak beramal, tak semayang, tak puasa dan sebagainya, masuk neraka dulu walaupun ada kunci. Sebab nanti dia akan keluar semula baru masuk syurga. Lepas dibakar semua dosa-dosa dia. Lepas dibakar keseluruhan dosa-dosa dia, barulah boleh dia masuk syurga Allah Ta'ala. Sebelum tu dia akan mandi kolam untuk membersihkan bakar-bakar kesan-kesan neraka. Masuklah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu orang yang ada akidah yang sahih. Akidah yang kufur kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akidah yang fasik, orang tu dibakar neraka dulu baru masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah yang fasik, tak rapi lagi lah. Dia masih Islam. Sebab ucap syahadah, i'tiqad Allah Ta'ala sekian-sekian, cuma silap sikit je. Maka dia tu orang yang masuk neraka bakar dosa dulu baru masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi paling tidak akidah kita tidak kafir. Paling tidak tu paling kurang lah tu. Tapi tak boleh lah paling kurang, kita nak paling tinggi, iaitu tidak kafir dan tidak fasik. Dengan cara mana? Dengan cara belajar. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis dah sifat yang ketujuh, yang mustahil itu. Kemudian yang ketujuh pula, habis yang keenam, yang ketujuh pula. Ketujuh, sifat al-ajzu am mungkinin ma, iaitu lemah atas menjadikan mungkin barang ada ia ni, apa-apa benda mungkin lah. Benda mungkin ni benda yang boleh ada, boleh tak ada. Senang cerita, alam. Itu sifat mustahil yang ketujuh. Itu sifat mustahil yang ketujuh, iaitu Allah Ta'ala lemah. Tak boleh sabit lemah pada Allah Ta'ala, kafir, tak ada khilaf. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala berkuasa tanpa ada sifat kudrat, itu fasik, kerana jadi Mu'tazilah. Yang betulnya Allah Ta'ala kuasa dengan sabit sifat berkuasa, iaitu kudrat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru akidah yang betul, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang betul. Itu sifat ma'ani. Sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani ni ada yang kufur, ada yang fasik, ada yang beriman. Yang kufur, dia mengatakan Allah Ta'ala tidak ada sifat kudrat. Lepas tu Allah Ta'ala lemah, itu kafir. Ataupun dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kuasa tapi tak ada sifat ma'ani, itu fasik. Tak ada sifat kudrat tapi Allah kuasa, itu fasik. Kalau Allah Ta'ala berkuasa dengan sabit ada juga sifat berkuasa atau kudrat, maka itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang tu. Seseorang tidak dipanggil alim melainkan ada ilmu. Begitu juga Allah Ta'ala tidak panggil orang Allah Ta'ala itu alimun, zat yang berilmu, melainkan dia tu ada ilmu. Mana boleh kita kata dia ni alim sebab apa? Tak ada apa? Alim? Tak ada gitu. Sebab apa alim? Sebab dia ada ilmu. Baru tu. Ni alim apa? Tak ada apa? Alim. Jadi Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala ada alimun, Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi tak ada sifat ilmu. Dia kata gitu. Dia tak menafikan Allah Ta'ala mengetahui, dia tak nafi, sebab hak tu ijma' ulama. Tapi dia nafi Allah Ta'ala bersifat pengetahuan. Yang adanya Allah Ta'ala mengetahui tanpa sabit sifat pengetahuan. Dia i'tiqad Mu'tazilah. Hak ni tak betul lah. Kemudian lemah atas menjadikan, iaitu lemah tu lawan kudrat, lawan bagi sifat berkuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan masuk dengan kata barang mungkin ada ia itu perbuatan hamba yang bersertanya dengan kudrat. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.